Menteri Ekonomi. Kita beralih ke kementerian yang berikutnya. Saya mempersilakan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 30 minit. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat. Dewan bukan sebarang dewan. Dewan mulia tempat berbahas. Datang bukan sebarang datang. Datang membawa penggulungan benas. Tuan Yang di-Pertua, dengan sikap penuh tawaduk dan rendah hati, Teluk Intan merafak sembah, menjunjung kasih, memohon, menggulung atas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sempena pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15. Di kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga bulan suci ini membawa keberkatan dan ketenangan buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah berpuasa mulai besok. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 28 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah pun membahaskan 5 bidang di bawah Kementerian KPKT, iaitu Kerajaan Tempatan, Perkhidmatan Kebombaan, Perancangan Bandar, Pengurusan Sisa Pepecah serta Perumahan. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi tahun ini KPKT telah menggariskan 8 bidang fokus utama seperti berikut. Pertama, membangun dan memperkasakan peranan kerajaan tempatan untuk memanfaatkan kehidupan rakyat. Kedua, membangunkan potensi pihak berkuasa tempatan PBT bagi menjana sumber pendapatan tambahan negara. Ketiga, perancangan perumahan yang lebih komprehensif dan berdaya saing. Keempat, pemberkasaan komuniti tanpa mengira kaum. Kelima, pengurusan sisa pepecah bersepadu yang lebih efektif dan efisien bagi menghasilkan pelaksanaan ke arah ekonomi kitaran. Keenam, memperkukuh agenda bandar mampan dan pintah ke arah perbandaran baru. Ketujuh, memperkukuhkan kesiapsiagaan kebombaan dan penyelamatan yang sejahtera. Serta yang ke-8, mensasarkan pembinaan sekurang-kurangnya 100 taman rekreasi awam madani di seluruh negara. Tuan di-Pertua, penggulungan saya melibatkan 116 perkara yang akan mengambil masa 90 minit. Tapi masa amat cemburu. Saya insan yang kedai di sini hanya diberikan masa 30 minit saja. Oleh kerana itu, jika tidak sempat dijawab secara lisan, saya memberikan aku janji akan berikan jawapan bertulis dalam masa 7 hari mulai daripada hari ini. Janji sentiasa ditepati. Tuan Yang di-Pertua, KPKT sentiasa komited dalam memastikan pembangunan yang mampan dan seimbang dapat dicapai di semua negeri di Malaysia dalam semua bidang fokus di bawah kementerian ini. Pertama, kerajaan tempatan. Seramai 12 ahli yang berhormat telah membangkitkan isu berkaitan dengan kerajaan tempatan. Yang Berhormat Ampang telah mencadangkan supaya Akta Kerajaan Tempatan tahun 1976, Akta 171 dipindah dan ditambah baik. Untuk maklumat Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, KPKT sedang merancang untuk meminda Akta 171 berkaitan dengan penguatkuasaan PBT yang turut mencakupi seksyen yang berkaitan dengan kacau ganggu serta seksyen yang berkaitan dengan kuasa pegawai PBT. Semakan semula kadar denda yang terlampau rendah juga akan disemak. Walau bagaimanapun, pindaan ini sedang dalam proses libat urus yang memerlukan persetujuan semua kerajaan negeri dan Jabatan Peguam Negara sebelum RUU dimuktamadkan. KPKT berharap semua pihak yang terlibat akan dapat mencapai kata sepakat dalam tempoh terdekat supaya pindaan akta dapat dibawa untuk kelulusan Jemaah Menteri, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MMKT serta Dewan Rakyat yang mulia ini. Yang Berhormat Hulu Selangor telah membangkitkan isu berhubung kebajikan peniaga kecil yang mana gerai mereka telah diroboh atau dipindahkan oleh PBT. Beliau memohon agar KPKT dan PBT berbincang untuk membantu para peniaga kecil berniaga di lokasi yang strategik. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, sukacita dimaklumkan, KPKT dengan kerjasama PBT sentiasa proaktif dalam memudahkan urusan permohonan lesen perniagaan
kepada para peniaga tempatan yang menjalankan peniaga di gerai-gerai kecil, tepi jalan serta lain-lain. PBT telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti memendekkan tempoh kelulusan permit perniagaan kecil dan memberikan kelonggaran kepada syarat setia ada sekiranya perlu, memanjangkan tempoh masa berniaga, bilangan hari berniaga serta menambah baik petak-petak penjajah serta penguatkuasaan pengeluaran dan pemantauan lesen perniagaan kepada warga Malaysia sahaja. Mulai tahun ini, KPKT memperkenalkan garis panduan sistem pusat memudahcara pelaksanaan OSC pelesenan PBT bagi mengerakamkan proses, dokumentasi, prosedur permohonan serta kelulusan lesen di peringkat PBT. Garis panduan ini yang disediakan bersekali dengan sistem OSC pelesenan PBT bakal menyeragamkan proses dokumentasi dan tempoh kelulusan PBT bagi lesen tidak berisiko seperti lesen perniagaan kedai runcit, penjajah dan pejabat dalam tempoh tidak lebih daripada 24 jam. Manakala proses dokumentasi penilaian teknikal serta tempoh kelulusan lesen berisiko seperti lesen pusat hiburan, kilang, tadika juga akan dipermudahkan daripada 32 hari bekerja maksimum ke 14 hari bekerja. Inisiatif ini mengurangkan bilangan dokumen yang diperlukan kepada 4 jenis dokumen sahaja dan kita mengisihkan dokumentasi secara manual dan surat menyurat iaitu ulasan dan penilaian teknikal semasa atau selepas lawatan tapak dilaksanakan secara dalam talian. KPKT kini bergerak ke arah mentransformasikan pengurusan hak ewa pelesenan oleh bahagian pelesenan PBT dan Jabatan Agensi Teknikal untuk memastikan ketelusan dan integriti dalam pengurusan permohonan lesen serta meningkatkan kecekapan perkhidmatan kerajaan. Garis panduan dan sistem OSC ini akan diguna pakai oleh semua PBT di Semenanjung Malaysia dahulu dan insya-Allah akan diperluaskan ke negeri Sabah dan Sarawak. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, KPKT telah meluluskan peruntukan sebanyak 51.8 juta kepada 114 PBT untuk menyediakan 3,289 unit kios My Kios di kawasan PBT di bawah inisiatif belanjawan tahun 2023. Selain itu, KPKT juga telah meluluskan projek pembaikan penyelenggaraan dan menaik taraf 30 medan serera madani melibatkan 29 PBT melalui program Gerai Medan Madani dengan peruntukan inisiatif belanjawan 2023 sebanyak 15 juta. Program My Kios yang bertenagakan solar adalah selaras dengan agenda utama KPKT untuk menyediakan kemudahan infrastruktur dan ruang perniagaan yang seragam, selamat dan selesa kepada peniaga kecil dengan tawaran kadar sewa yang amat rendah. Di samping dapat mendapat sewa percuma untuk tempoh 6 bulan pertama. Program Gerai Madani pula bertujuan untuk menambah baik penampilan dan infrastruktur medan penjajah sedia ada yang uzur dan tidak kondusif di bawah seliaan PBT. Di samping mengekalkan kadar sewaan tapak yang sama kepada peniaga walaupun gerai dan medan mereka selesai dinaik taraf. Berdasarkan pencapaian kedua-dua program ini pada tahun lepas, KPKT akan meneruskan pelaksanaannya di bawah inisiatif belanjawan 2024 untuk menyediakan 4,000 unit My Kios lagi dengan anggaran peruntukan sebanyak 100 juta dengan menambah baik infrastruktur, reka bentuk yang kukuh serta kapasiti tenaga solar yang lebih tinggi dan cerah. Manakala 100 medan penjajah akan dinaik taraf dengan anggaran peruntukan sebanyak 100 juta ringgit lagi untuk pelaksanaan oleh PBT seluruh negara. 200 juta diperuntukkan untuk membantu penjajah dan peniaga kecil. KPKT dijangka akan melancarkan My Kios 2.0 yang pertama selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan inisiatif ini dijangka akan membawa manfaat kepada seramai 20,000 orang peniaga-peniaga kecil. Yang Berhormat Pokok Sena telah membangkitkan mengenai isu banjir kilat yang kerap berlaku di kawasan Pokok Sena. Untuk makluman Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, Wabil Menteri boleh minta KPKT bersama dengan Majlis Bandaraya Alor Star telah pun melaksanakan projek untuk membantu supaya
masalah banjir kilat tidak berulang. Itu pertama, menaik taraf sistem peparitan di Taman Pulai Jaya, Jalan Langgar, Majlis Bandaraya Alustar berjumlah 700,000. Kedua, menaik taraf sistem peparitan di Lorong Bunga Raya, Tongkang Yak berjumlah 600,000. Oleh kerana itu, 1.3 juta telah pun diberikan kepada Majlis Bandaraya Alustar. MBAS boleh mengemukakan permohonan peruntukan di bawah inisiatif Belanjawan 2024 bagi menaik taraf sistem peparitan dan kolam takungan banjir di daerah pokok Sena dalam kawasan pentadbiran MBAS bagi menangani isu banjir kilat. YB Bakri memaklumkan bahawa berlaku kelewatan Minta laluan sikit boleh? berkaitan dengan Berkaitan dengan peniaga tadi. sedikit boleh. Boleh, Banyak boleh. lagi ni. Ada 100 Sikit perkara je. lagi. Okey, terima kasih Wabi Menteri. Saya sekadar ingin minta pandangan Wabi Menteri berkaitan dengan yang tadi itu. Peniaga, terima kasih penjelasan. Sekiranya peniaga yang berada di tepi jalan, tapi bukan tepi sangatlah. Mungkin dalam apa ni, pekan dan sebagainya. Apa pandangan YB berkaitan dengan mereka tidak boleh berniaga di situ. Sedangkan kawasan itu tempat port ataupun ramai orang di situ dan sudah pasti bila berniaga di situlah tempat mereka mendapat rezeki. Terima kasih. Sama ada tempat tersebut popular ataupun tidak sebenarnya bukan pertimbangan utama. Pertimbangan utama adalah keselamatan awam supaya dia tidak menimbulkan kesesakan jalan raya atau membahayakan pengguna kenderaan. Tetapi bagaimanapun sekiranya yang berhormat, ada dapati penjajah yang berpotensi dan betul-betul berniaga bukan sewakan gerai kepada pihak ketiga, dialu-alukan untuk memohon My Kiosk yang kita sedia membantu dan pastikan tiada yang terpinggir dan tiada yang akan tertinggal. Itu kita berikan insentif untuk bantu semua. YB Bakri maklumkan bahawa berlaku kelewatan dalam pengeluaran CCC disebabkan oleh syarat tambahan yang dikenakan oleh PBT di peringkat akhir. Beliau memohon untuk mendapatkan justifikasi mengapa bangunan dikenakan syarat di peringkat akhir dan bukan di peringkat awal. Itu semasa permohonan KM. Nama saya KM, kebenaran merancang, iaitu buat. Untuk makluman yang berhormat, setiap pemajuan yang dicadang hendaklah mendapat kelulusan KM dari PBT dan hendaklah mengandungi semua ketetapan dan syarat teknikal yang komprehensif berdasarkan ulasan jabatan ataupun agensi teknikal. Permohonan ini akan dipertimbangkan oleh PBT melalui jawatan kuasa pusat setempat OSC, termasuklah keperluan menaik taraf persimpangan jalan sekiranya wajar. Manakala semua plan subsidiary lain termasuk plan jalan, parit dan plan bangunan hendaklah diluluskan selaras dengan kelulusan KM sebelum kerja pembinaan dimulakan. Sehubungan itu sekiranya syarat menaik taraf persimpangan jalan telah ditetapkan oleh PBT di peringkat awal iaitu semasa pemberian KM berdasarkan justifikasi teknikal termasuk penemuan laporan Traffic Impact Assessment, maka pihak pemaju perlu mematuhi syarat tersebut. Dalam hubungan ini, penetapan syarat tersebut adalah berlaku di peringkat awal dan bukannya di peringkat akhir. YB Kuala Terengganu memohon supaya pasar Gong Pau yang berada di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Kuala Terengganu dinaik taraf dengan menggunakan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Ini kerana pasar Gong Pau merupakan pasar borong utama di negeri Terengganu. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli yang berhormat, pada 28 Februari minggu lepas menerusi sentuhan kasih KPKT. KPKT telah melaksanakan penyerahan Kompleks Pasar Payang Kuala Terengganu yang menyediakan 700 unit gerai yang berharga 70.03 juta ringgit serah kepada Kerajaan Negeri Terengganu melalui program sentuhan kasih KPKT. Ini membuktikan Kerajaan Madani sentiasa berlaku adil walaupun berbeza pandangan politik demi kesejahteraan rakyat secara bersama. KPKT sentiasa bersikap profesional melalui Jabatan Kerajaan Tempatan memfokuskan keutamaan pembangunan yang menyumbang kesejahteraan hidup rakyat setempat melalui projek-projek infrastruktur, kemudahan awam, sosioekonomi dan keselamatan di kawasan pentadbiran PBT menggunakan peruntukan projek-projek kecil BP1. KPKT mengutamakan penilaian projek melalui instrumen kajian kebolehsaksanaan feasibility studies.
Indeks Kesahan dan Kebolehpercayaan, Credibility Reliability Index, Analisis Cost Faedah, Cost Benefit Analysis, dan Pulangan Pelaburan, Return of Investment, dalam mempertimbangkan sama ada cadangan projek sosioekonomi mulai sekarang atau tahun lepas yang dikemukakan oleh semua PBT untuk kena pasti potensi, risiko dan penggunaan sumber kerajaan yang efisien demi menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan aktiviti industri tempatan yang dapat menjana pendapatan tambahan kepada PBT. KPKT telah menerima permohonan projek daripada Majlis Bandaraya Kuala Terengganu untuk naik taraf pasar Gong Pau dengan kos projek sangat tinggi berjumlah 25 juta. Projek ini akan disenarai sebagai cadangan projek Rolling Plan ke-5 Rancangan Malaysia ke-12 untuk pertimbangan Kementerian Ekonomi. Dan ia bakal menyediakan kemudahan yang lebih selesa kepada pengguna di samping membantu meningkatkan pendapatan peniaga setempat di Kuala Terengganu. YB Sandakan mohon KPKT supaya menaik taraf pasar sedia ada di kawasan Sandakan. Sukacita dimaklumkan supaya Majlis Perbandaran Sandakan boleh kemukakan permohonan untuk naik taraf pasar untuk pertimbangan kementerian ini, jika boleh kemukakan permohonan dengan kadar segera. YB Jempo bertanyakan tentang status permohonan bagi kerja meroboh membina baru gerai Simpang 4 Bandar Seri Jempo, di mana semua permohonan akan dipertimbangkan oleh KPKT berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, iaitu yang saya terangkan tadi. YB Batu telah bertanya berhubung langkah yang diambil oleh KPKT dan juga SOP yang perlu dipatuhi oleh vendor bagi melakukan tangkapan anjing yang terbiar. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat, selaras dengan aspirasi Malaysia Madani yang mesra rakyat, mesra pelabur, mesra alam dan juga mesra haiwan, KPKT telah mewujudkan garis panduan dan juga tata cara operasi piawai SOP penangkapan dan pelupusan anjing terbiar di kawasan pihak berkuasa tempatan tahun 2014 dan telah pun dikemas kini pada tahun 2022. SOP ini dibangunkan berdasarkan peruntukan dalam Akta Kebajikan Haiwan 2015 di bawah Jabatan Perkhidmatan Veteriner dan dirangka secara bersama antara JPV, Pertubuhan Bukan Kerajaan, Pencinta Haiwan dan PBT. PBT telah mensyaratkan supaya kontraktor yang dilantik untuk mematuhi sepenuhnya tata cara tangkapan anjing ini yang telah menyampaikan taklimat serta penerangan terperinci tentang peruntukan-peruntukan yang terkandung dalam SOP ini. KPKT dengan kerjasama JPV sentiasa mengadakan perbincangan secara berkala dengan NGO termasuk pencinta haiwan bagi mendapatkan pandangan dan kena pasti isu-isu pengurusan anjing terbiar agak diselaraskan mengikut dasar kerajaan yang berkuat kuasa. Di samping itu, PBT kerap bekerjasama dengan pihak NGO untuk mengadakan kempen anjing angkat untuk mendapatkan pemilik baru kepada anjing-anjing yang ditangkap serta melaksanakan hebahan dan promosi sebagai usaha memupuk sikap pemilik haiwan yang bertanggungjawab. Yang Berhormat Kota Baru telah bertanya tentang dasar kerajaan mengenai cadangan untuk melaksanakan semula pilihan raya kerajaan tempatan. Untuk makluman Dewan, ini adalah soalan sialang ulangan. Banyak kali tanya dan banyak kali saya jawab. Jawab soalan sama, jawapan pun sama. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, sejarah pilihan raya kerajaan tempatan telah bermula pada tahun 1857. Sebelum Malaysia ada pun sudah ada pilihan raya kerajaan tempatan. Itu sejak 166 tahun yang dulu. Walau bagaimanapun pelaksanaannya telah ditangguhkan. Pada tahun 1965, ekoran dari konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. Dan semenjak itu, pilihan raya kerajaan tempatan telah pun ditangguhkan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, laporan Suruhanjaya Diraja dengan izin, the report of the Royal Commission of Enquiry to investigate into the working of local authorities in West Malaysia yang diketuai dulu oleh Senator Datuk Ati Nahapan pada tahun 1965 telah mengesyorkan, ini adalah laporan Suruhanjaya Diraja, telah mengesyorkan dengan izin that the present system of election
on the basis of what should continue to provide representation to local government as in the past, and that voting in local government election in the country should continue on the voluntary basis as has been hitherto. Sehubungan dengan itu, pada ketika waktu ini, Kementerian KPKT seperti jawapan saya dulu ingin fokus kepada 8 bidang fokus utama kita. Oleh kerana itu, pada hari ini, saat ini, pilihan raya kerajaan tempatan bukan keutamaan pada ketika ini. Yang Berhormat Pematang Pau, Yang Berhormat Temerloh dan juga YB Maran membangkitkan cadangan berkenaan dengan Kampung Baru Cina yang ingin dijadikan sebagai tapak UNESCO, kononnya menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat Melayu. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, pencalonan Kampung Baru sebagai tapak warisan dunia merupakan inisiatif International Council on Monuments and Sites, ICOMOS Malaysia, iaitu satu pertubuhan profesional yang berfungsi untuk pemeliharaan dan perlindungan tempat warisan budaya di seluruh negara. Bagi tujuan ini, ICOMOS Malaysia telah menubuhkan New Village Working Group pada Mac 2021. Waktu itu, rakan-rakan duduk sebelah sana adalah kerajaan yang terdiri daripada 7 ahli ICOMOS Malaysia dan juga 7 pakar dalam pelbagai bidang untuk mengkaji, menilai kesesuaian Kampung Baru Cina dicalonkan sebagai tapak warisan dunia. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, KPKT sentiasa bersikap terbuka kepada semua pihak, termasuk pembangkang, termasuk NGO, dalam mana-mana cadangan pencalonan sebagai tapak warisan dunia yang membawa faedah kepada negara. Dalam hubungan ini, sekiranya terdapat permohonan daripada pihak ICOMOS Malaysia, KPKT akan bersikap secara profesional bersama dengan Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya supaya untuk mempertimbangkan dan juga membuat kaji selidik, kajian penelitian cadangan tersebut terlebih dahulu. Memandangkan Kampung Baru Cina adalah di bawah seliaan Kementerian KPKT. Selaku menteri yang menjaga Kampung Baru Cina, jika saya tidak tampil ke depan untuk membela nasib penduduk di sana, jika bukan saya, siapa lagi? Jika bukan sekarang, bila lagi? Oleh kerana itu, saya harap rakan-rakan duduk di sebelah sana, termasuk YB Maran, pernah juga menjadi mantan timbalan menteri. Mengapa nak selalu nak mempermainkan isu-isu sentimen kaum? Besok adalah bulan Ramadan yang suci. Redalah. Kita akan puasa Janganlah sentiasa ini ada sikap asabiah yang tidak harus diamalkan di Dewan Yang Mulia ini. Melayu, Cina, India patut bersatu sebagai satu keluarga. Kita adalah adik-beradik, saudara mara. Mengapa tiap-tiap hari, siang dan malam, saya tengok lagu yang sama, irama yang sama berkumandang sejak sampai bila barulah lagu sedemikian akan berhenti dimainkan. Sila. Terima kasih, Yang Menteri. Saya tidak menghalang kalau kita nak adakan sejarah kampung-kampung yang bukan saja Kampung Baru Cina, tetapi dalam konteks Kampung Baru Cina, asalnya, sejarahnya dibentuk kerana ketika itu pengaruh komunis mempengaruhi orang Cina. Sebab kalau kita masukkan di bawah UNESCO punya tapak warisan, soalannya kita mengiktiraf komunis itu di negara kita. Yang pertama. Yang kedua, Yang Amat sebut tadi perpaduan. Kita pernah mencadangkan Kampung Baru Cina ini diletakkan Jabatan Perpaduan. Yang Amat masuknya tukar balik kepada Kementerian KPKT. Apakah ini matlamatnya? Sebab itulah kita tahu, Yang Amat, saya pernah bekerja dalam KDN. Saya pernah bekerja di kampung-kampung, pergi Kampung Baru ni. Oleh kata Kampung Baru ni semuanya masyarakat Cina. Jadi kita hendak supaya diasimilasikan Cina, Melayu, India dan sebagainya. Terima kasih. Tetapi Yang Amat bila masuk saja, sebab tu Yang Amat bawa banyak isu-isu yang berkaitan dengan bukan ini. Isu. Lepas tu saya minta, kalau kita cadangkan ini sebagai ni, bila kita dah tegur, bila orang dah marah, baru Yang Mak cadangkan kampung-kampung lain. Ini tidak. Yang Berhormat, terima kasih. Saya jawab. Tadi Yang Berhormat katakan sekiranya kita cadangkan Kampung Baru Cina diiktiraf sebagai oleh UNESCO, maka negara kita mengiktiraf komunis. Ini adalah satu tomahan tidak benar yang sangat berniat jahat. Naiwatu ni sangat jahat. Sejak bila ni Kampung Baru Cina disamakan dengan komunis? Penduduk Kampung Baru Cina adalah mangsa kepada komunis.
Bukannya mereka penyokong komunis. Sebab itu mereka dipaksa, rumah diroboh, dipindah as a detention camp sejak tahun 1948. Saya duduk di Kampung Baru Cina tapi saya boleh berbahasa Melayu. Saya belajar sejarah Islam. Itu apa salah dia? Sebab itu saya kata, jangan buat simplistic argument. Okay? Yang kedua, mengapa Kampung Baru Cina dimasuk kepada KPKT? Yang berhormat tahu, kajilah sejarah KPKT. Berpuluh-puluh tahun, Kampung Baru Cina memang terletak di bawah KPKT. Apa isunya? Dulu Tan Sri Ong Kah Ting, Tan Sri Ong Kah Chuan, Tong Ri Kong Chow Ha, yang berhormat tak marah pun. Tapi saya masuk saja seolah-olah saya jadi punching bag. Setiap kali bersidang, yang berhormat mesti bangkit isu ini. Saya ada perhatikan dah 5 kali isu yang sama dibangkit oleh yang berhormat. Tak pernah bertaubat pun. Setiap kali, tiap-tiap sesi mesti soalan yang sama. Oleh kerana itu saya harap yang berhormat, besok bulan Ramadan, biarlah kali terakhir saya jawab dengan penuh tenang, dengan berjiwa yang tenang, supaya soalan ulangan ini tak payahlah. Marilah sama-sama saya mengajak. Kita bangunkan. Saya tak baca kenyataan saya sokong Kampung Tradisi Melayu dikemukakan pencalonan sebagai tapak UNESCO kerana keunikan dan keistimewaan kedudukan itu. Mengapa yang berhormat tak sokong cadangan saya? Itulah sebab saya tak faham. Lepas tak apa. masyarakat marah pada Yang Berhormat baru Yang Mak cadangkan. Sebelum tu tak bercadang pun. Sila Macang. Ya, Yang Berhormat, Yang Menteri, terima kasih atas huraian. Saya nak bagi nasihat kepada kerajaan yang ada pada hari ini, khususnya kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Menteri Motek. Dia bersangkut paut dengan bak kutih juga. Sebenarnya kepada pihak kerajaan, kita perlu sensitif kena faham dasar mother policy dengan izin, yakni Akta Warisan Kebangsaan. Sebelum kita nak ingin angkat Kampung Baru Cina ke apa-apa sajalah warisan ke UNESCO, hendaklah kita angkat ke peringkat warisan kebangsaan dahulu. Di peringkat kerajaan kita sudah ada satu undang-undang, Akta Warisan Kebangsaan 2005. Dalam fasa 67(2)(d), dalam membuat pengisytiharan di bawah subsection 1, Menteri boleh menimbangkan ini, yakni kena jaga implikasi hubungan sosial atau kebudayaan. Dalam soal Kampung Baru Cina, ianya menyentuh sensitiviti orang Melayu, tentera-tentera kita, bekas-bekas penjawat awam, malah mereka kaum Cina, kaum India yang menentang komunis. Jadi kita tidak mahu perkara ini dipolemikkan. Untuk Menteri bantu Kampung Baru Cina, saya tak ada masalah. Buatlah apa yang polemikkan hampa. Yang kita tahu tak? Ialah angkat apa salahnya Kampung Baru Cina? Apa salahnya Kampung Baru Cina? Nilai perpaduan. Yang buat macam it's a contestation dalam sejarah kita. Buat apa? There is no contestation. It's part of Malaysian history. Yang buat macam. Okey, saya rasa pernah masuk tak? Ipoh Timur sila duduk, Menteri jawab. Saya rasa memang, saya oleh kerana itu saya kata, KPKT sentiasa bersikap terbuka. Saya dengar, saya mengitu dengan teliti hujah Yang Berhormat. Yang Berhormat tadi kata pun, bangkit lagi isu bak kutih. Hari ini saya bagi lecture sikit. Bak kutih itu bak daging. Dalam bahasa, bukan bahasa Cina tau, itu bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien, bak itu bermaksud daging. Daging termasuk daging ayam, daging lembu, daging kambing. Sebab itu sekarang kita pun ada trademark registration called Cikutih, iaitu bak kutih dengan herba tapi pakai daging ayam. Halal 100%. Apa salahnya bak kutih di negara berbilang kaum ini dijadikan makanan warisan negara? Kita bukan ajak Yang Berhormat makan. Jika Yang Berhormat datang, saya akan hidangkan cikutih kerana cikutih halal. Okay? Kita tak ajak. Itu memang makanan asli berasal dari Kelang. Sebab itu janganlah kita sampai besok, sampai bila marang macam ni. Saya rasa orang muda yang mempunyai masa hadapan yang cerah. Dulu duduk sama dan Pakatan Harapan tak macam ini. Tapi saya tak tahulah, mungkin dia salah ikut Tok Guru. Sebab itu sudah sesat. Saya nak harap berdoa lah besok Ramadan. Harapan dan doa saya macam akan kembali ke pangkuan jalan. Ini bergurau sikit lah, tak apa. Okey, saya masuk ke topik perkhidmatan bomba. Ini penting. Hari-hari berlaku kebakaran. Igan. Sikit penjelasan, sikit. Harau pula. Harau veteran dalam Dewan ini. Saya tetap memberi keadilan kepada semua. Pertama, saya speaker, kena bagi amaran pokok ni. Mereka merosakkan kesepaduan nama baik parlimen. Nama baik parlimen.
Bangun cakap. Minta kebenaran. Puan Yang Speaker, Muhammad. saya ada Yang 1 Muhammad, jam lagi. pertanyaan kau Tapi parti, Yang masa Muhammad. hanya 1 minit tau. Minta bagi teguran saya nak- supaya jangan jadi masalah. Alright. Jadi Yang Muhammad Speaker, Yang Muhammad Menteri. Terima kasih, Yang Muhammad Yang Muhammad Arau. Menteri, saya tahu Yang Muhammad Menteri ini seorang yang cekap, hebat dan Yang Muhammad pandai. Jadi timbalan Speaker dulu sekejap, Yang Muhammad pandai. Yang Muhammad buka mic, Muhammad cakap, kami tak ada cakap. Okey, Jadi okey, satu Yang negara Muhammad kata, tak apa-apa. Yang Muhammad baik. Terima Tapi kasih. Yang Muhammad berhubung dengan bak ada lagi putih ni, beberapa bak isu- putih ni isu sebelum utama ni. jangan jawab yang tu biar Menteri Pelancongan jawab. Biar jawab. Ya. Sebelum ni disebut bak putih tu orang tahu bahawa itu ialah tulang rusuk khinzir. Sekarang ni baru nak terang bak ni makna apa dan sebagainya. Cukuplah, Arau. Ini telah diketahui Cukuplah. secara umum. Menteri Jadi sudah- penjelasan Bila- saya Muhammad, bila Parlimen supaya Negara minta penjelasan jiran Muhammad supaya Menteri tengah Pelancongan sibuk jawab. bincang Yang kedua tentang pasal warisan, kecanggihan teknologi, tentang sejarah. artificial intelligence, biochemical dan lain-lain. Ini isu kita simpan Jadi santai. betul, di dia luar. betul. Arau, Ini cukuplah. order. Ya, Mak, Dah 2 point minggu of order saya yang betul. ikuti perbahasan. Okey, Cukup. Muhammad Tauhid, saya Jangan cakap. bazir masa. Saya nak ada umum dasar-dasar baru. Yang ini betul, point of order. Ya. Mana satu? Yang disebut oleh Menteri sekejap tadi. Yang berhormat. Mana satu? Nanti point of order, you kena dengar dulu point of order. So nak dengar penggulungan ke tak nak? Nah, saya point of order Tak dulu. ada, masa dah habis. Sebab dia Saya cakap, ada lagi 1 jam. dia saya cakap perlu. macang tadi dia kata salah ikut Tok Guru. Peraturan Ini masyarakat perkataan mana sangkaan satu? jahat. Mengatakan sangkaan Adakah- jahat kepada Tok Guru sebagai ahli. Berapa Dewan. orang Tok Guru dia ada di dunia ini? Apa yang jahat? Cukuplah. Silat. Tok Guru silat. Ahli-ahli yang berhormat, sila duduk. Kalau tidak, sila keluar. Cukup. Sila duduk. Yang berhormat Menteri, sila gulung. Terima kasih. Amalan memainkan bahasa semantik saya rasa tak perlulah. Pihak Kementerian amat berterima kasih atas kepimpinan Yang Berhormat berhubung keperluan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang Berhormat saya tak akhir kan? Minta 5 minit. Ada lagi satu Okey, sekali. kementerian. Ada lagi? Okey, sekejap. Keperluan JPPN dalam menangani insiden dan bencana. Untuk makluman bersama, Kementerian telah mengambil beberapa inisiatif dalam hal ini termasuk pertama, memperkasakan keupayaan logistik melalui perolehan 150 buah Compact Fire Rescue Tender yang bersaiz compact dengan kos berjumlah 147 juta dan akan ditempatkan secara strategik di Balai Bomba Penyelamat seluruh negara secara berfasa mulai tahun ini juga. Jentera reka bentuk baru ini akan memberi kelebihan dalam keselesaan pengendalian dan penyelenggaraan yang lebih praktikal. Ia merupakan penyelesaian strategi isu berkaitan kekurangan jentera yang dihadapi di balai-balai bomba sebagaimana yang dibangkitkan oleh YB Sipitang, YB Batu, YB Igan dan YB Padang Serai. Kedua, memperkukuhkan program pencegahan kebakaran melalui pemeriksaan bangunan rumah yang berusia dan terkini. Dalam tahun 2024, pihak JPPM telah mensasarkan sejumlah 17,000 bangunan daripada pelbagai kumpulan maksud kegunaan untuk diperiksa. Untuk makluman, bagi bulan Januari saja, sebanyak 4,027 homestay atau inap desa dan bilik penginapan telah dibuat pemeriksaan penguatkuasaan bahaya kebakaran. Selain itu, pada bulan Februari saja, 122 blok di 22 kawasan perumahan awam yang merupakan bangunan berusia lebih 30 tahun dalam kawasan Kuala Lumpur telah pun diperiksa. Ia adalah merupakan langkah proaktif dalam meningkatkan tahap kesediaan sistem pepasangan keselamatan dalam bangunan. Ketiga, dalam memastikan efisiensi pengoperasian kebombaan, aspek pengurusan air juga memainkan peranan penting. Untuk makluman, jumlah keseluruhan pilih bomba yang telah direkodkan di seluruh negara pada tahun 2023 adalah sebanyak 422,472 unit dan merangkumi 357,130 unit pilih bomba awam. Ada juga 65,342 unit merupakan pilih bomba swasta. Sukacita dimaklumkan, KPKT sedang dan jumlah keseluruhan pemeriksaan bilik bomba yang telah dilakukan di seluruh Malaysia ialah 405,529 unit.
daripada jumlah keseluruhan bilik bomba awam bagi tahun lepas. Manakala pada tahun ini pihak kementerian melalui JPPM akan meningkatkan kekerapan pemeriksaan ke atas pilih-pilih bomba awam yang berada dalam radius 7 km daripada balai bomba. Keempat, bagi memperkukuhkan lagi sistem kawal dan perintah insiden dan mengaplikasikan penggunaan teknologi terkini, kecerdasan buatan serta mengoptimalkan data raya. Sukacita saya memaklumkan bahawa pembangunan projek rintis, command, control, communication, computerized dan intelligence telah dilaksanakan mulai pada 1 hari bulan Mac 2024 dan dijangka selesai pada Februari 2026 dengan kos RM47.74 juta. Ini adalah satu langkah yang seiring dengan dasar dan usaha-usaha penjitilan di Kerajaan Malaysia Madani. Pengurusan sisa pepecah sedikit. Untuk makluman, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepecah dan Pembersihan Awam SW Corp di bawah KPKT telah dipertanggungjawabkan untuk membasmi lokasi dan aktiviti pembuangan sampah secara haram di 7 buah negeri di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepecah dan Pembersihan Awam 207. KPKT melalui SW Corp telah berjaya menutup sebanyak 2,093 tapak lokasi sampah haram melibatkan anggaran kos pembersihan berjumlah 1.6 juta sepanjang tahun lalu. Sebanyak 15 kes telah didakwa ke mahkamah dan disabit kesalahan oleh mahkamah dengan jumlah denda sebanyak RM168,000. Untuk melaksanakan pemantauan yang lebih cekap dan berkesan, SW Corp telah memperoleh 8 unit drone bagi memantau kegiatan pembuangan sampah haram, terutama di lokasi titik panas dan tapak pelupusan haram di 7 buah negeri di bawah Akta 672. Baik, memandangkan banyak lagi sebenarnya, bulan Ramadan bakal menjelang tiba. KPKT menyeru seluruh rakyat Malaysia agar dapat mengamalkan Ramadan tanpa pembaziran, terutamanya melibatkan makanan. Menerusi kajian komposisi sisa pepecah mengikut komponen yang dilepuskan di 25 tapak pelupusan tahun lepas. 35% daripada keseluruhan sisa yang dilupuskan ke tapak pelupusan adalah sisa makanan. Berdasarkan statistik bulan Ramadan pada tahun lepas, sebanyak 86,177.28 metrik tan sisa makanan telah dipelupuskan. Bayangkan, satu bulan saja 86,000 metrik tan sisa makanan dilupuskan. Berbanding jumlah sisa pepecah dilupuskan iaitu sebanyak 243,000 metrik tan. Bagaimanapun, trend ini menunjukkan penurunan sisa makanan sebanyak 3.7% berbanding tahun 2022, iaitu sebanyak 5.2% hasil daripada kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan KPKT. Sejajar dengan matlamat KPKT iaitu jihad terhadap kekotoran dan penbaziran makanan. Bagi tahun ini, KPKT melalui SW Corp akan meluaskan kerjasama strategik dengan semua pihak termasuk NGO untuk memperhebatkan lagi pelaksanaan kempen hargai makanan dan elak pembaziran ini. Untuk hari saya ada satu dasar baru yang perlu diumumkan di Dewan Yang Mulia ini. Dulu kita ada PPR, Program Perumahan Rakyat. Kini KPKT ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan rangka model baru perumahan awam yang dinamakan PRR, iaitu Program Residensi Rakyat. Ia akan menjadi kawasan perumahan moden yang bersepadu, mampan, berbaloi untuk didiami, mempunyai daya maju komersial berkualiti, ruang hijau riada, pusat komuniti serta ciri-ciri lain. KPKT akan memberi penekanan kepada kesaling hubungan menerusi pembangunan berorientasikan transit oriented development dan disepadukan dengan bangunan berkonsep hijau yang mengurangkan kos tenaga berbanding dengan bangunan berciri standard. Projek ini akan dilaksanakan secara tender terbuka tahun ini di bawah PRR. Kos pembangunan satu unit adalah ditetapkan dalam lingkungan lebih kurang RM300,000 seunit. Dan ia hanya akan dijual pada harga bersubsidi serendah RM60,000 seunit. Dengan kata lain,
Kerajaan Madani memberi subsidi RM240,000 satu unit rumah kepada pembeli PRR. Dengan syarat, pertama, moratorium sekatan hak milik bagi penjualan unit PRR ini akan ditetapkan untuk tempoh 10 tahun. Beli dengan harga subsidi, tak boleh jual. Kena duduk sendiri. Kedua, tak boleh sewa. Ini untuk membantu golongan B40 tanpa kira kaum, tak boleh sewa, tak boleh jual. Lepas 10 tahun, jika nak jual, subsidi yang telah dinikmati kena bayar balik kepada kerajaan melalui mekanisme dalam akaun amanah supaya tabung ini boleh jadi revolving fund dengan izin untuk membantu rakyat kita pada masa hadapan. Kini kita mempunyai tahun ini KPKT bersiap sedia untuk memperuntukkan RM560 juta untuk memulakan model baru PRR dengan benchmark tidak kurang daripada HDB Singapura. Ini adalah antara inisiatif baru supaya kita menghilangkan stigma rakyat yang duduk ini PPR mesti yang miskin, mesti yang kurang upaya. Kita nak rakyat ni berasa bangga apabila mereka duduk di public housing kita seperti PRR ini. Dan kita harap apabila tabung perumahan negara dapat dimulakan, maka mekanisme kita akan lebih holistik dan menjaga masa depan semua rakyat. Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat. Saya tahu memang akhir kalam, KPKT sedang melaksanakan pemetaan harga rumah mampu milik. Dulu di bawah dasar perumahan negara dulu. Definisi rumah mampu milik adalah rumah tidak melebihi 300,000. Harga di Kelantan, yang kecek Kelantan pun 300,000. Harga di Kuala Lumpur pun 300,000. Does it make sense? Saya rasa ahli-ahli yang berhormat setuju. Memang tak boleh. Bagaimana kita nak samakan harga Kelantan sama dengan harga Kuala Lumpur. Oleh kerana itu, mengikut tahun ini, KPKT sedang melaksanakan pemetaan harga rumah mampu milik berdasarkan kepada pendapatan median mengikuti zon, negeri, daerah yang diperolehi daripada tinjauan laporan survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas tahun 2022. Kaedah ini akan mengambil kira median pendapatan rakyat mengikuti lokaliti berdasarkan kepada kaedah gandaan median. Pemetaan ini bertujuan sebagai panduan saintifik kepada pemaju serta agensi penyedia perumahan bagi penetapan harga jualan rumah di satu-satu lokaliti. KPKT sedia maklum bahawa harga rumah mampu milik adalah beza mengikuti negeri dan juga lokaliti. Justru itu pertimbangan ini akan diambil kira oleh KPKT dalam kajian semula dasar perumahan negara yang sedang dilaksanakan. Sikit Yang Hormat. Sila Arau. Semua pernyataan yang hebat ini termasuk dasar baru, nama barulah yang telah disebutkan tadi, bilakah boleh disiapkan? Berapa lama ianya akan menjadi kenyataan? Sebagai tak mahu jadi macam pelaburan negara yang disebut beratus bilion tapi satu batang tiang mula masuk lagi. Jadi Yang Berhormat ni bila nak mula? Terima kasih. Terima kasih atas keprihatinan Arau. Memang kita akan mulakan tahun ini. Apabila siap, saya akan jemput Arau untuk datang merasmikan bersama. Okey. Adakah saya dijemput untuk rasmikan semua sekali? Arau. Tuan Yang Dipertua, ahli yang berhormat. Sila duduk. Terima kasih kerana berikan masa tambahan sebanyak hampir 20 minit. Akhir bicara diharapkan terjawab segala persoalan yang membelenggu jiwa, yang menggundangkan hati yang lara. Demi rakyat jua, Kerajaan Madani berkhidmat untuk semua. Sekian, terima kasih. Daun Keladi. Jika ada soalan, saya jawab lagi. Sekian, terima kasih. Hati kami masih